Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Ustaz doakan moga semua berada dalam keadaan sihat dan sentiasa bersemangat untuk belajar menuntut ilmu, insya-Allah. Murid-murid, hari ini apa yang kita nak belajar? Sebelum kita belajar, Ustaz nak tunjukkan beberapa keratan akhbar yang ada kaitan dia dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, keratan akhbar yang pertamanya ialah, okey, murid-murid boleh tengok. Yang pertama, penjawat awam ambil rasuah makin serius. Keratan akhbar yang kedua, makan rasuah untuk turunkan pertuduhan. Dan keratan akhbar yang ketiga, sarjan hadapi 6 tuduhan rasuah. Dan yang keempat, rasuah membimbangkan. Baik, murid-murid sekalian, itu adalah antara keratan akhbar yang Ustaz dapat kumpulkan, ya, berkaitan dengan berkaitan dengan rasuah yang berlaku di dalam negara kita. So, untuk makluman murid-murid sekalian, negara kita Malaysia pada tahun 2020 mengikut indeks persepsi rasuah, negara kita berada pada kedudukan yang ke-57 daripada 180 negara. Maksudnya pada tahun 2020 negara kita berada pada kedudukan ke-57 berbanding pada tahun 2019 pada kedudukan 51. Angka semakin kecil, angka semakin kurang rasuah. Maksudnya negara kita berada pada kedudukan ke-57 berbanding pada tahun lepas 51. Maksudnya kedudukan kita makin tinggi, makin banyak. So bila makin banyak, maka makin banyak rasuah yang berlaku di dalam negara kita. Menunjukkan bahawa pada tahun 2019, tahun 2020, penglibatan rasuah di dalam negara kita semakin meningkat dan semakin membimbangkan. Baik murid-murid, apa kaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar dalam bidang hadis, dan hadis tersebut adalah berkenaan dengan rasuah. Hindari rasuah. Baik, so di akhir pembelajaran nanti, apa yang akan murid-murid belajarnya adalah yang pertama, murid-murid dapat membaca hadis Nabi SAW berkenaan dengan rasuah. Yang kedua, murid-murid dapat mengambil intipati ataupun perkara-perkara yang disentuh di dalam hadis berkenaan dengan rasuah. Adakah rasuah ini dibolehkan ataupun diharamkan di dalam agama kita Islam? Dan yang ketiganya adalah murid-murid dapat mengambil pengajaran, ya, daripada intipati hadis Nabi SAW. Okay, so jom kita mulakan kelas kita pada hari ini. Yang pertamanya adalah kita akan membaca hadis Nabi SAW berserta dengan terjemahan dia. Okay, baik. Hadis, murid-murid dapat perhatikannya pada skrin yang Ustaz sediakan ini. Hadis Nabi SAW, Ustaz baca, murid-murid dengar terlebih dahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ustaz ulang sekali lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. So itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang saya nak murid-murid sekalian baca ikut Ustaz secara perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey, sekali lagi sama-sama balik.
la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Okey, baik, apa maksud dia? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, yang mana pemberi rasuah, wal murtashi, yang mana menerima rasuah. Yang bagi rasuah, yang terima rasuah, dua-dua itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksudkan dengan laknat? Laknat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci kepada orang yang mana memberi rasuah dan juga orang yang menerima rasuah. So dua-dua ini adalah dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So bila dibenci oleh Rasulullah, bermaksud perbuatan rasuah ini dibolehkan tak sebenarnya? Taklah, maksudnya diharamkan di dalam agama Islam memberi rasuah dan juga menerima rasuah. Dan rasuah ini juga adalah merupakan salah satu daripada perbuatan dosa besar. Dosa besar ada 70 perbuatan dosa besar, dan salah satunya adalah rasuah. Baik. So sekarang kita dah bincang keratan akhbar, Ustaz dah tunjuk dah berkenaan dengan rasuah. Sekarang Ustaz dah tunjukkan juga berkenaan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharam perbuatan rasuah. Dan sekarang kita nak bincang apa yang dimaksudkan dengan rasuah. Apa yang dimaksudkan dengan rasuah? Jom kita tengok pada slide yang Ustaz sediakan ini. Rasuah ialah pemberian yang diberikan kepada seseorang untuk membenarkan sesuatu yang salah atau membatalkan sesuatu yang benar. Maksudnya, perbuatan rasuah ini adalah kita bagi sesuatu kepada seseorang, tak kisahlah apa, sebagai contohnya adalah duit kita bagi pada seseorang, kan, supaya perbuatan salah kita itu dibetulkan balik. Maksudnya kita tidak disalahkan. Sebagai contohlah, kan, di mahkamah. Contoh, di mahkamah dia ada hakim, kan. Contohnya si A ni dia salah, perbuatan salah dia adalah mencuri sebagai contoh, dan dibicarakan di mahkamah, kan, dipanggil oleh hakim di mahkamah untuk bicarakan kesalahan dia. Kemudian sebelum pembicaraan tersebut dilakukan, dia telah memberi contoh duit RM5,000 kepada hakim. Dia bagi tahu kepada hakim, hakim ambil duit ini dan pastikan saya tidak dituduh sebagai pencuri. Sedangkan dia mencuri, dibagi duit kepada hakim supaya hakim itu menarik balik pertuduhan dia sebagai pencuri. Maksudnya dia berada di pihak yang benar, dia tak mencuri sebenarnya. Nampak? So daripada yang salah menjadi betul. Sebab apa? Dia merasuah hakim tersebut supaya menarik balik pertuduhan dia sebagai seorang pencuri. Nampak? Itu sebagai contoh rasuah. Baik, so rasuah ini adalah sangat bahaya. Contoh kalau di sekolah lah. Kalau di sekolah contohnya adalah kamu nak jadi pengawas sebagai contoh. So kamu pergi jumpa cikgu yang menguruskan pelantikan pengawas. So kamu jumpa dengan cikgu tu, kamu bagi hadiah kepada cikgu. Cikgu nak ambil hadiah kek ni, tapi cikgu ambil hadiah ni boleh dengan syarat cikgu lantik saya sebagai pengawas. Boleh tak macam tu? Itu juga dikira sebagai rasuah. Tak boleh. Inilah perbuatan yang sangat membimbangkan. Sebab apa? Ramai yang nak jadi orang berjawatan dengan cara cepat, dengan cara dia merasuah majikan dia, merasuah bos dia. Sebab apa? Dia nak naik pangkat sebagai contohnya. So itu adalah perbuatan rasuah yang mana sangat dikeji, sangat dibenci oleh Nabi SAW. Clear? Itu adalah contoh-contoh perbuatan rasuah. Intisari hadis yang kedua, setelah kita bincangkan intisari yang pertama, iaitu apa yang dimaksudkan dengan rasuah. Yang kedua, intisari yang kedua adalah rasuah adalah perbuatan dosa besar. Rasuah adalah perbuatan dosa besar, bukannya dosa kecil. Salah satu daripada
70 perbuatan dosa besar dan wajib dijauhi kerana Allah dan Rasulullah melaknat pemberi dan penerima rasuah. So intisari yang kedua ialah rasuah itu adalah perbuatan dosa besar dan wajib ke atas kita untuk menjauhi perbuatan rasuah. Perbuatan rasuah ni ada dua, sama ada kita bagi rasuah ataupun kita menerima rasuah juga kita dipanggil sebagai rasuah juga. So kita kena elakkan daripada memberi rasuah. Kalau ada kawan kita bagi rasuah, kita jangan terima rasuah. Nampak? So itu adalah perbuatan rasuah intisari yang kedua, di mana Nabi Muhammad SAW melaknat pemberi dan penerima rasuah. So bila Nabi Muhammad melaknat, bermaksud perbuatan itu adalah haram kita lakukan, iaitu haram kita lakukan rasuah. Baik, so selesai berkenaan dengan intisari hadis Nabi SAW. Sekarang apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis Nabi SAW? Baik, pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW, iaitu yang pertamanya adalah kita wajib jauhi perbuatan rasuah. Sekarang kita dah faham dah apa yang dimaksudkan dengan rasuah, kan? So bila kita dah faham perbuatan rasuah, maka kita perlu jauhi daripada memberi rasuah dan juga menerima rasuah daripada mana-mana ataupun daripada siapa pun. Pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW ialah rasuah mendatangkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. So bila laknat Allah, maka kita wajib jauhkan diri kita daripada kita melakukan perbuatan rasuah, kerana rasuah ini dilaknat oleh Allah dan juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ketiga ialah negara kita akan rosak, negara kita akan kucak-kacir. Sebab apa? Disebabkan oleh penglibatan rakyat dia dalam rasuah. Sebagai contoh, sebagai contoh, kalau sekiranya ada seorang A ni, si A ni dia nak jadi Perdana Menteri sebagai contoh, kan. So dia merasuah, dalam pilihan raya dia rasuah orang, dia bagi duit apa semua supaya undi dia untuk jadi Perdana Menteri sebagai contoh, So dia naik menjadi Perdana Menteri dalam keadaan yang mana dia merasuah, dia melakukan perbuatan rasuah, naik dalam keadaan yang mana bukan pilihan daripada rakyat secara majoriti dalam pilihan raya sebagai contoh, kan. So negara kita akan jadi kucak-kacir. Yang kemungkinan naik menjadi Perdana Menteri itu dia tak layak untuk jadi menteri, tetapi disebabkan dia ada duit, dia melapur duit dia bagi rasuah, dan dia boleh naik menjadi Perdana Menteri sebagai contoh, kan. So itu adalah perbuatan rasuah yang boleh menyebabkan negara kita kucak-kacir. Sebagai contoh yang lain, contoh, kan, negara kita ini ada keselamatan, kan. Maksudnya pegawai-pegawai keselamatan, sebagai contohnya adalah askar, ada polis. Cuba kita bayangkan kalau sekiranya polis ataupun askar ni sebagai contoh sahaja, menerima rasuah, ada pendatang asing tanpa izin nak masuk ke dalam negara kita, kan. So dia rasuah pegawai keselamatan ataupun tentera kita untuk masuk ke negara kita. So bila dia masuk, dia merasuah pegawai keselamatan negara kita, sebagai contohnya ada polis ke, askar ke, pegawai kastam ke, dia masuk ke dalam negara kita tanpa permit, tanpa keizinan, maka boleh menyebabkan negara kita ini kucak-kacir dan akan banyak berlaku jenayah. Itulah bahaya, bahana kepada rasuah ini. So murid-murid sekalian, Ustaz harap murid-murid dapat belajar sesuatu pada hari ini, iaitu apa yang dimaksudkan dengan rasuah. Murid-murid dapat membaca hadis Nabi SAW